InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi kuliah kita, bacaan kitab Inspirasi Sa'id Nursi, Peranan Kerohanian dalam Kehidupan. Dan kita akan sambung untuk tajuk sudut pandang orang beriman menurut Sa'id Nursi pada halaman 54. InsyaAllah itu ya, kalau ikut rekod saya betul ya, halaman 54. Oh, 57. Okey, 57, iaitu kepentingan imam sebagai asas dalam akidah. Tajuk ni sangatlah dalam, sangatlah detail, terperinci, dan dia masuk ke dalam jiwa, ke dalam minda yang paling dasar sekali. Tapi kita dah mula dengan doa tadi. Kita mohon kepada Allah SWT agar dapat memberikan kita suatu kefahaman dan kenikmatan. Itu yang penting sebenarnya. Kenikmatan setelah kefahaman itu, supaya kenikmatan ini dapat meningkatkan keimanan kita, seterusnya menambahkan lagi khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak istiqamah, betul, dalam beramal soleh. Jadi ada kaedah-kaedah yang diajarkan dalam Risalah Nur ini, dan saya nampak kaedah ni Masya Allah, memang kalau kita boleh hayati serapi, maka kita akan dapat menjadi seorang mukmin yang istiqamah, yang tenang, yang khusyuk sepanjang masa. Tetapi ia sesungguhnya memerlukan pertolongan daripada Allah SWT. Selalu orang tanya, macam mana nak istiqamah, kan? Macam mana nak dapat buat satu amal kebaikan tu tanpa mengikut mood, kan? Kadang-kadang mood okey, mood tak okey. Jadi antara kaedah ni ialah dengan menghayati tajuk ni, menghayati apa itu iman, menghayati apa itu akidah dari sudut perspektif Al-Quran, hingga mana apabila kita dah ada ilmu tu akan tersimpan di dalam dada, di dalam minda. Jadi bila mana kita teruji, kita memerlukan suntikan semangat, kita recall balik ilmu yang kita dapat tu. Tapi saya sebut memang sangat dalam lah. Kalau bulan lepas kita bercakap tentang praktikal muamalat, benda praktikal ni senang nampak dia pada zahir, pada badan. Masa tu kita cakap pasal pelaburan, kan? Kita bercakap pasal halal haram, tu semua benda yang zahir, yang nampak. Tapi bila kita bercakap pasal iman, akidah, dia tak nampak, dia duduk kat dalam, tapi nilainya sangat besar. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama mulakan. Dalam kaedah Risalah Nur, Pembinaan Iman, Badi'u Zaman Sa'id Nursi menekankan kedudukan iman merupakan satu asas bagi ketetapan akidah. Jadi kalau orang nak akidah dia kuat, memang kena ada iman yang kuat. Okey, itu saya teringat Puan Rashidah highlight tentang golongan hak. Kan rasa sedih, kenapa mereka bertudung solat tapi boleh ikut ajaran hak, ya. Baik, saya nak sebut di sini. Kalau kita faham akidah dan iman yang dengan betul, tidak mudah dipesongkan dengan propaganda yang dibawa oleh ajaran hak ni. Hak ni dia menyamakan Nabi sebagai Allah, Allah sebagai Nabi. Dia main ayat je, dia main perkataan, dia pusing sana pusing sini, pakai logik, maka orang terpedaya. Sayang sekali. Jadi yang boleh mempertahankan kita daripada gangguan ajaran seperti ini sebenarnya iman. Iman ni pula asasnya akidah. Yang ini kita nak faham daripada sini. Semasa Islam diturunkan, cuba tengok sejarah kita diturunkan dahulu Islam. Kita tidak terus diwajibkan untuk solat, tetapi yang paling utama adalah untuk mempercayai kewujudan Allah sebagai Tuhan. Ingat tak masa tu? Mula-mula Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah ajak apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah berhala yang banyak ni. Maknanya penyucian akidah. Sebab sebelum ni akidah dia tertakluk kepada Tuhan yang banyak, 200 Tuhan. Pada setiap Tuhan tu dia ada fungsi-fungsi dan autoriti dia. Jadi kalau dia nak kaya, dia minta Tuhan ni. Kalau dia nak masyhur, dia minta Tuhan ni. Nak sihat, Tuhan tu. Nak jodoh, Tuhan tu. Nak anak, Tuhan yang lain. Banyak Tuhan dia. Walaupun dia dakwa dia sembah Tuhan yang satu, Allah, tapi dia kata nak sembah Allah tu kena lalu patung-patung ini, berhala-berhala ini. Yang itu yang merosakkan akidah. Jadi ketergantungan hati kepada macam-macam ni lah yang selalunya menjejaskan keimanan. Kita kiaskan dengan zaman sekarang ni. Hati ni tergantung pada apa sebenarnya? Cuba perhatikan, banyak kan? Hati kita ni banyak tergantung dengan macam-macam aspek dalam kehidupan.
Cuba sebut satu benda yang hati kita selalu tertakluk pada dia. Duit. Betul, tepat sekali. Duit. Tanpa kita sedar, itulah sistem zaman moden ini. Kita dibentuk bergantung kepada duit sampai satu tahap tanpa dia sedar dia telah menyembah duit. Bukan dia sembah fizikal, letak duit dia, doa-doa kat duit. Bukan. Hati dia tu, hati dia tertakluk pada duit. Jadi kalau nak buat sesuatu, dia tengok apa yang dia dapat. Duit lah kan. Kalau dia kerja, dia tengok duitnya berapa. Kalau dia nak pilih sesuatu projek, dia tengok income-nya berapa. Kan? Jadi kalau dia nak buat sesuatu, dia tertakluk kepada duit. Ini bukan kita di sini. Maksudnya kalau ada lah kat kita pun, tak apalah, kita muhasabah. Kan? Jadi bila hati itu sentiasa tergantung kepada duit, maka di situ berlaku sesuatu yang tidak kena pada iman dan akidah. Yang itu yang Rasulullah dulu ajar, mula-mula cuci dulu benda-benda tu. Jangan bergantung kepada berhala. Mereka ni dulu bergantung kepada berhala, sehingga kan mereka menyembah berhala, mengorbankan haiwan untuk berhala. Mereka boleh buat buah tamar tu, dia himpunkan susun jadi berhala. Punya ketergantungan dia kepada berhala untuk mencapai hajat dia. Kalau dia tak buat gitu, dia rasa takkan dapat hajat tu. Kalau dia tak sembelih kambing ke, bagi kat berhala ke, dia takut tak sampai hajat itu. Ada tak zaman sekarang? Ada juga. Orang buat kenduri untuk mencapai hajat. Saya tak pasti di Semenanjung ada ke tak, tapi yang saya pernah cerita dulu dan memang benar-benar berlaku. Student saya buat kajian di Sabah, ada namanya sajen. Kenduri, sajen. Sajen tu pada bahasa Jawa, sajian. Jadi memang khusus untuk mencapai hajat yang besar. Caranya, kena ambil ayam sekian-sekian sifat dia, sembelih dengan doa sekian-sekian. Jadi yang hanya orang tertentu je boleh sembelih. Dia ada pawang dia yang boleh sembelih ayam-ayam ni untuk buat jamuan sajian tu. Kemudian lepas sembelih dengan doa-doa tu, ni semua ni ada package dia, siap package dia ni. Ya, lepas doa-doa ni baru serahkan ayam kepada orang perempuan untuk masak, dengan syarat perempuan itu tidak haid. Kalau dia haid, nanti hajat tak kesampaian sebab dia kotor. Ni agenda siapa pula yang kata perempuan haid ni kotor? Itu agenda ajaran yang diwarisi daripada Yahudi. Mereka kata wanita yang haid ni disentuh oleh syaitan, maka dia najis. Bila dia najis, kita tak boleh bermuamalat dengan dia. Maka wanita yang haid perlu diasingkan. Sebab itu dulu orang-orang Yahudi lama, even sekarang ni pun masih ada persepsi lah benda ni pada ajaran-ajaran klasik. Ajaran klasik ni tak kira lah agama apa pun, bila wanita haid dia asingkan bilik, tak boleh duduk semeja sekali. Dia kata kotor, tak boleh. Yang paling dahsyat lagi, mereka tu suduhan pinggan pun tak boleh share dengan orang lain sebab disentuh oleh syaitan. Dan inilah punca Hawa terpengaruh dengan syaitan. Dia makan telan biji zakum tu, sangkut kat dada jadi buah dada, lepas tu turun jadi haid. Jadi itu dia kata asal usul haid adalah daripada perbuatan iblis yang menghasut dia untuk makan pohon terlarang. Yang Adam pula kan tak sempat telan, sangkut dekat tekak je kan. Ini semua Israeliat ya, palsu ya. Jadilah biji halkum, buah halkum kat situ, sebab buah zakum tu tersekat. Tu jadi nama halkum. Ni halaq, lepas tu zakum. Halaq campur zakum jadi halkum. Sama, jadi dia orang namakan tekak ni sebagai halkum. Ni semua dongeng. Dongeng ni nama dia Israeliat sebab asal usul dia pada Bani Israel. Jadi nampak tak iman tu bila tidak jelas, tidak ada akidah yang kuat, mudah-mudah dia percaya sebab nampak logik. Adam, Hawa dulu makan buah zakum, dia hasut pula Nabi Adam. Nabi Adam pun makan buah zakum, maka mereka dua tercampak ke dunia. Maka kesalahan ke atas siapa? Mereka salahkan ke atas Hawa. Sebab itulah dunia menyaksikan dalam lipatan sejarah, wanita selalu diperlakukan sebagai second class citizen. Sebab mereka, kita ni, mereka pula kita lah,
kita ini dipersalahkan sebagai penyebab Adam tercampak ke dunia ini. Baik, betul ke kita penyebab? Sebenarnya perempuan, bila kita rujuk balik ayat Quran, tak ada satu pun ayat Quran yang cakap Hawa dulu makan dan dia hasut Adam. Satu pun tak ada. Carilah perempuan. Ulama-ulama dah buat kajian dah. Ulama Islam, dia nak naikkan martabat perempuan balik. Dalam hadis pun tak ada satu pun Nabi salahkan Hawa. Tapi dalam biblical sources, ya, dalam Bible, dalam Torah, mereka salahkan Hawa. Maka dia salahkan perempuan lah. Maka natijah haid itu adalah satu perbuatan syaitan iblis. Maka dia adalah kotor. Ini semua berkait dengan iman dan akidah. Jadi tadi sampai tak boleh cuci ayam, tak boleh masak ayam, sebab nanti hajat tak tercapai. Perempuan kotor. Jadi kenalah perempuan yang suci. Lepas tu barulah dihidangkan, ada upacara dia. Pawang ni kena datang, kena baca doa. Kadang-kadang dia panggil ustaz. Orang dia kata pawang tu ustaz. Nama ni macam-macam lah. Jadi dia bacakan doa, barulah mereka makan jamuan tersebut dan menyampaikan hajat-hajat si tuan rumah. Berapa kos habis nak berdoa? Banyaknya kos. Pawang tu kena bayar, bukan free. Tukang sembelih pun kena bayar sebab special. Tak boleh beli kat pasar. Ayam tak boleh beli kat pasar, kena sembelih sendiri sebab ada bacaannya. Kan? Berapa banyak kos dia tu. Jadi kan benda-benda macam ni dalam zaman moden ni sebenarnya banyak. Hati kita tersangkut kat yang tu, tersangkut kat yang ni. Banyak. Sebab itu terpaksa ulang balik peringatan lama, iaitu mencuci balik iman dan akidah. Sampaikan Rasulullah datang dulu, bukan solat dulu dia cakap, tapi tauhid dulu. Maka sekarang ni kalau kita nak baiki orang pun, kita kena baiki tauhid, iman, akidah dia. Tapi yang saya nak bawa ni perempuan, bukan cara yang falsafah, bukan susah sangat complicated. Tak. Yang ni simple-simple je, insya-Allah. Dia berkaitan dengan fitrah kita sendiri. Okey, ibadah itu adalah sebagai penguat untuk mengukuhkan kedudukan iman. Jadi di mana letaknya solat? Solat itu letaknya dalam ibadah. Ibadah tu dia nak kukuhkan iman. Jadi iman tu kena kuat loh. Ini pesan saya untuk anak-anak muda. Saya nampak ada orang muda kat sini. Sama juga saya pesan balik anak-anak saya sendiri. Daripada yang remaja sampai dah yang kanak-kanak. Pembentukan iman itu penting. Jangan solat sebab terpaksa. Jangan mengaji sebab Umi suruh. Jangan hafal Quran sebab Abah Umi nakkan anak hafal Quran. Tak. Kita buat semua ni adalah natijah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuktian kita, cinta kita, taat kita, kasih kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah dengan rela hati. Kalau tak rela lagi, maknanya memang kena datang kelas ni, kan? Untuk faham dan untuk buat benda tu dengan kenikmatan, bukan dengan paksaan. Jadi kita pun sama. Kita nak baiki orang, kita tak boleh paksa dia, tapi kita didik dia, masukkan dalam hati dia. Kenapa tak nak solat ni? Malas. Sebab apa malas ni? Jangan marah. Oi, malas apa ni? Angkat hanger, angkat rotan. Zaman sekarang zaman berbeza, kan? Jadi kita tanya balik dia, kenapa malas? Alah, asyik solat-solat je. Dah berapa puluh kali tak solat. Betul kan? Memang ada kan? Nantikan satu hari kita akan bincang tajuk malas solat. Ada kat belakang-belakang. Ada, Dr. Sofia tulis dengan saya. Kenapa kita malas solat dan macam mana nak atasi rasa malas tersebut. Ada 5 ubat dia. Okey. Jadi bila kita korek ke dalam, kita didikkan balik, masukkan balik jawapan-jawapan yang betul, insya-Allah dia akan dapat istiqamah. Itu yang saya nak sebut. Maksudnya kalau kita suruh orang tutup aurat pun, biar dia faham kenapa dia tutup aurat. Kan? Kenapa pakai tudung? Nak jawab tak? Sebab apa pakai tudung? Mak suruh jangan jawab gitu. Okey. Tapi zaman sekarang ni kalau kita tanya kenapa pakai tudung, dah semua orang pakai tudung. Kan? Ada kan? Kat sekolah kan? Kenapa tutup aurat? Cikgu suruh. Tu tak best jawapan macam tu. Dia tak datang daripada iman. Kenapa hadir kuliah? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, sejuk hati kan? Betul lah tu. Jadi akidah ini, peringatan kedua, akidah inilah yang akan berfungsi untuk menerangi seluruh jiwa seseorang dengan iman. Bila kita ada akidah yang betul, dia terangkan jiwa kita tu macam bagi cahaya. Jadi hati tu rasa bercahaya, rasa seronok nak beribadah. Sebab itu adalah cerminan akidah.
Sebab itu orang yang mencapai tahap ini, dia dah tak kisah dah apa orang nak tengok dia, asalkan dia dapat melaksanakan ibadah dia dengan betul. Sebagai contoh lah, contoh mudah kalau nak uji terang mana hati kita ni. Kalau kita pergi ke jalan-jalan pasaraya ke RNR, tiba-tiba maghrib peak hour penuh surau. Kemudian kita tengok jam ni, kalau nak tunggu wuduk dengan saf ni, kita tak ada sempat ke jam maghrib. Agak-agaknya puan nak buat macam mana? Kalau orang yang beriman, dia tahu dia kena solat, tak boleh bagi alasan, ya Allah surau sempit, tak boleh bagi alasan itu. Sebab kita tidak ada peraturan yang kata solat mesti dalam surau. Kalau iman dia kuat, dia bawa kain ke, dia bawa tuala ke, rentang je kat mana-mana yang bersih, terus solat. Betul. Sanggup tak buat macam tu? Sama juga di RNR. RNR lagi kecil surau dia, setengah-setengah RNR tu, kan ada gazebo, bentang sejadah, solat di gazebo. Itu cara kita nak tengok sedikit sebanyak sejauh mana kekuatan iman kita tanpa mempedulikan manusia. Daripada tertinggal solat maghrib dan terpaksa qada, lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu contoh simple je. Kalau anak muda banyak lagi lah contoh-contoh yang kita boleh buat, kan? Cabaran kawan-kawan. Kawan-kawan semua pakai macam-macam application yang kita pun tak kenal. Macam kita ni tak kenal kadang-kadang application nama pelik-pelik. Omi lah, application untuk jumpa pakwa-makwa, kan? Takut kita. Jadi kalaulah ada iman di dadanya, dia boleh lawan semua tu, insya-Allah. Yang itu yang kita nak. Bila ada iman di dada kita, kita boleh atasi segala masalah. Walaupun orang nampak masalah tu berat, dahsyat, tapi kita tak rasa berat dan dahsyat sebab kita ada iman. Jadi itu yang kita nak hayati. Iman pula terasa manis sehingga seseorang begitu mencintai dan mempertahankan imannya dari goyah dan terus lalai kepada hal-hal duniawi. Orang yang ada iman, dia akan rasa hidup dia manis. Walaupun dia buat benda yang orang nampak pelik, dia tak rasa pun pelik, dia tak rasa pun susah, dia tak rasa sedih, dia tak rasa tertekan, tapi dia rasa seronok. Alhamdulillah. Contoh dalam majlis, orang semua lupa solat, sibuk dengan kenduri, tengah kupas bawang membawang lagi. Dia sanggup bangun, tinggalkan semua sebab dia tak nak membawang. Dia nak kupas bawang je. Dia tak nak terlibat dalam membawang. Susah tu. Tapi dengan keimanan, dia tak rasa susah. Dia rasa manis, dia rasa indah, dia rasa nikmat. Rasa seronok lagi dia dapat tinggalkan maksiat membawang. Itu satu lagi cara kita nak nilai keimanan yang ada di dalam dada kita. Okey, kemudian perenggan yang 57, muka surat 57. Seperti mana yang kita boleh perhatikan pada zaman moden ini, segelintir manusia mula lalai dengan keindahan dunia, di mana mereka lebih mengutamakan keserokan dunia hingga mengabaikan tanggungjawab untuk menunaikan ibadah. Itu yang saya sebut tadi. Kadang-kadang susah nak tinggalkan grup membawang yang sedang mengupas bawang sebab dia rasa segan. Kan, segan sekali orang kata apalah alim sangat. Tapi orang yang dah merasai kenikmatan iman, bagi dia tinggalkan benda-benda macam ni senang aja. Itu benda lalai, kan? Benda lalai. Nak buat apa duduk layan kat situ? Itu semua mengumpul dosa. Dia dengan gembiranya tinggalkan grup tersebut untuk solat. Kan? Lepas solat agak-agak nak join balik ke ataupun dia cari kerja lain? Baik, cari kerja lain, kan? Itulah dia yang saya maksudkan. Boleh buat benda ni, insya-Allah kita boleh sampai ke tahap gini. Kalau semua yang hadir ni sampai tahap gini, insya-Allah tak ada dah grup membawang. Tak valid dah, ya. Permasalahan ini adalah berpunca daripada kelemahan iman. Sebab apa? Sebab dia takut nak tinggalkan grup. Nanti aku bangunkan, orang kata aku alim sangat. Kan? Nanti aku tinggalkan kan, dia orang membawang aku pula. Macam mana? Kan? Mengapa golongan tersebut dikatakan lemah iman mereka? Hal ini kerana mereka masih beragama Islam dan mempercayai kewujudan Allah, namun tidak beribadah kepadanya. Dia Islam, dia tahu Allah ada, dia tahu membawang tu dosa, kan? Tetapi dia tak mampu nak beribadah. Ibadah dia iaitu senangnya bangun, tinggalkan tempat tu. Nabi yang suruh. Nabi kata jika ada majlis yang tidak baik, cuba tegur. Kalau kamu tak mampu tegur, maka diam. Kalau kamu tak mampu tegur, tinggalkan. Kalau tak boleh tinggalkan, diam. Susah, kan? Jadi nak paling mudah bagi saya lah, tinggalkan.
Paling excuse sekali kalau kata nak solat, dia kata alim sangat, kita cakap saya nak pergi bilik air. Siapa nak marah kita pergi bilik air? Pergilah bilik air, lepas tu ambil wuduk, lepas tu solat. Kan? Okey. Hakikatnya iman itu bersifat seperti menerangkan jalan yang gelap. Duduk dalam guruk membawang ni, dia memang seronok tapi dia gelap. Hati jadi kelam. Kan? Tapi bila kita ada iman, iman tu pancar pada dada kita. Tiba-tiba sewajarnya manusia berusaha untuk mengukuhkan keimanannya dengan melakukan ibadah kepada Allah. Tiba-tiba dia bagi kita dorongan ibadah, ibadah, ibadah. Tinggalkan maksiat ini. Itu kan maksiat tu, membawang. Dia boleh bagi kita suatu kekuatan sampai kita boleh bangun tinggalkan tempat tu, perempuan. Pernah rasa tak? Boleh cuba. Pernah kot. Pernah dalam kehidupan kita. Time-time kuat iman tu tak susah nak tinggalkan grup membawang. InsyaAllah, jika seseorang itu benar-benar memahami tentang iman kepada Allah, Rasul dan seterusnya, maka dia akan sedar dirinya adalah seorang hamba. Dan dia pasti berkeinginan berkhidmat kepada Tuannya. Dengan erti kata lain, beribadah kepada Allah. Ibaratnya, kalau bos lah, kita tengah buat satu kerja, bos panggil kita suruh buat kerja lain, biasanya kita ikut tak cakap bos? Kita ikut, kita tak question banyak-banyak. Kan? Sampai kadang-kadang bos suruh pindah tugas pula, kita pindah juga tugas. Daripada ke satu sekolah ke sekolah lain, kan? Berapa orang yang pernah rasa kan berpindah tugas begitu? Kita ikut, kita taat sebab kita tahu dia bos kita, dia yang bagi gaji kepada kita. Kemudian bila kita sedar kita ni hamba kepada Allah, walaupun tak perlu nampak Allah wujud, tak perlu ada surat turun dari langit, sila tinggalkan grup membawang itu, tak perlu, kan? Tetapi hati kita sedar, saya ni hamba. Allah dah kata jangan mengumpat, ibarat memakan daging saudara sendiri. Mentah pula tu daging tu, kan? Jadi fakarihtumu, Allah kata dalam Quran, tentulah kamu benci makan darah daging saudara kamu mentah-mentah. Maka kita teringat, ya Allah, itu aku, Tuhan aku yang cakap, aku ni hamba je, siapalah aku. Bangun, kita boleh tinggalkan maksiat tersebut. Ni boleh bagi contoh, banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh bagi contoh. Contohnya perhimpunan keluarga beramai-ramai pun kadang-kadang maksiat juga. Ikhtilat ke, sampai bertepuk tampar pula dengan orang yang bukan mahram ke, mendedah aurat ke. Ini hari keluarga, kan? Kadang-kadang tercabar juga iman kita. Jadi kita terpaksa jaga diri kita dengan mengharapkan cahaya iman tu menerangi jalan kegelapan. Time memang tengah gelap-gelap tu, kita tinggalkan semua itu untuk melakukan kebaikan. Perenggan berikutnya, dalam mencapai kejayaan hakiki sebagai seorang yang beriman, macam mana nak dapat semua ni, perempuan? Mengenali Allah atau ma'rifatullah. Melalui manifestasi Asma'ul Husna akan menatijahkan rasa cinta kepada Allah, iaitu mahabbatullah. Jadi ini yang akan kita bahaskan insya-Allah dalam bab ni. Macam mana kita nak kenal Allah? Melalui Asma'ul Husnanya. Tak payah susah falsafah macam saya cakap tadi. Kita akan tengok Asma'ul Husna Allah itu ada manifestasinya dalam kehidupan kita, sehingga kan bila kita tengok satu benda tu, kita boleh ingat Allah, kita boleh relate dia dengan Allah. Dan di situlah bila kita sentiasa nampak Allah ada pada perbuatan itu, Allah ada pada takdir ini, maka dia akan menatijahkan perasaan mahabbatullah, iaitu cintakan Allah. Sehingga kan bila ditimpa musibah sekalipun, kita kenal bahawa Allah lah yang menentukan musibah ini, dan kita melihat kebesaran Allah melalui musibah itu, maka dia akan mendekatkan kita kepada cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kata dalam sikit. Jadi inilah tajuk kita hari ini. Kita tengok muka surat yang ke-58. Sebelum sampai ke Asma'ul Husna, kita tengok dulu mukaddimah untuk memahami apakah dia konsep iman, tauhid, taslim, tawakal dan intisab. Sebenarnya ni package iman. Dia berkaitan, perempuan. Maknanya kalau kita rasa nak access balik iman kita, sambil saya baca tadi pun, saya pun ukur jugalah iman di dada. Ya Allah, rasa lemahnya, lekehnya, rendahnya. Begitulah yang saya rasa untuk diri saya. Jadi kita baca sama-sama dan kita muhasabah sama-sama, supaya kita boleh faham apa kaitan dia. Rupa-rupanya dia tak boleh lepas daripada salah satu package ni. Menurut Imam Badi'un Zaman Said Nursi, orang yang memiliki keimanan yang hakiki mampu mencabar alam semesta dan berlayar menempuh pukulan ombak dengan penuh keamanan dan ketenangan. Maksudnya kalau perempuan tengok orang tu sanggup meredah segala kesusahan
dan dia kata ini semua kerana Allah, itu tanda-tanda iman dia kuat. Ya, macam mana? Tinggi iman dia. Dia mempunyai tawakal yang luar biasa. Dan orang yang macam ni, orang yang dekat dengan Allah SWT. Tapi saya tak kata orang ni istiqamah kekal sampai mati dia mesti tinggi all the time. Orang macam ni kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia turun juga. Itu memang proses kita. Jadi kita sentiasa cuba upgrade supaya kita tidak jatuh dan putus asa. Ketenangan ini diperolehi melalui sikap bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala tanggungan berat kehidupan ini ke bawah kudrat Allah yang maha berkuasa. Kenapa kita boleh tengok orang tu sabar, tenang? Sebab sebenarnya dia ada tawakal. Tawakal ni maksudnya dia serahkan urusan dia kepada Allah setelah dia berusaha. Dan dia sedar dia tu hamba. Bila kata hamba, banyak keterbatasan, banyak benda tak mampu buat, banyak benda tak mampu nak cover, banyak benda tak mampu nak settle. Tapi usaha sebaik mungkin, berdoa, kemudian dia serah pada Allah. Ya Allah, ini je lah yang aku larat buat, ya Allah. Aku serah kepadamu, ya Allah. Ya, contoh kita nak husnul khatimah, kita hadir kuliah duha. Ni usaha kita. Bukan senang nak hadir. Ada yang sakit kaki, ada yang sakit lutut. Ya, ada yang nak kena tunggu orang datang ambil, hantar, jemput. Dan banyak cabaran kita. Tapi kita usaha juga sungguh-sungguh. Sebab kita yakin ini adalah satu pembuktian iman kita kepada Allah. Dan kita minta, kita tawakal, ya Allah, aku dah usaha habis-habisan, ya Allah. Walaupun aku sakit, engkau tahu, ya Allah, aku usaha datang kuliah ni, ya Allah. Tolonglah berikan aku keimanan itu. Tolonglah jadikan aku ni orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua ni nak kena standby mati. Betul, standby mati at any time. Ada tak yang tak bersedia lagi ni? Kalau yang hadir kuliah ni kena bersedia lah, no? Bersedia anytime. Walaupun yang muda, nah, yang muda pun ada garanti ke kita nak mati bila? Tak ada. Tak ada siapa pun yang telah diberikan sijil kematian seperti dia diberikan sijil kelahiran. Sijil kelahiran jelas, tapi sijil kematian kita tidak pasti. Jadi kita kena sentiasa set dalam minda kita ni, kita memang nak mati syahid. Letak je impian tertinggi, tak ada masalah. Tak ada siapa pun halang, tak ada larangan pun. Bahkan Rasulullah sendiri sebut dalam hadisnya, jika engkau meminta syurga, mintalah Firdaus. Tu, kalau kita minta syurga, minta terus Firdaus. Tak apalah kalau walaupun kita sedar tak layak dapat Firdaus. Saya lah tak layak, perempuan mungkin layak, saya memang tak layak lah. Tapi tetap kena minta juga yang paling tinggi. Nak masuk syurga pun dah tertatih-tatih, tapi kena minta juga nak masuk syurga. Sedar dosa ni banyak, bergunung-gunung, tapi kena harap juga keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kerja kita, itulah tugas kita. Nah, yang ni yang kita nak tanamkan dalam dada kita sepanjang masa. Kadang-kadang kalau tak ada benda ni, dia jadi nak give up tau. Rasa nak give up. Alah hai, tadi semangat dah pergi kuliah duha, balik-balik terbuat dosa lagi. Bila terbuat dosa tu kadang-kadang dia jadi give up. Dia rasa hopelessness, dia rasa macam putus asa. Tapi jangan putus asa. Sebab kita sedar bahawa kita ni boleh usaha sahaja. Kita hanya boleh berusaha sahaja. Selebihnya kita kena tawakal kepada Allah. Barulah beban kita akan terasa ringan. Tapi kalau kita nak carry semua beban tu, ya Allah, berat sangat-sangat, tak mampu kita nak fikir. Harga beras pun mahal sangat ni, tak mampu nak fikir. Lalas pejam mata oleh sebab saya tak sanggup tengok harga beras, tapi nak buat jamuan kesyukuran. Petang ni siapa available, jemput datang rumah pukul 3. Kecil-kecil je, semua saya masak sendiri, jadi sikit je lah, sikit-sikit. Tapi jemputlah kalau available. Syukur anak-anak selesai urusan. Alhamdulillah, dua-dua dah dapat beasiswa Turki. Seorang kuliah, seorang madrasah Imam Khatib, dan anak-anak dua lagi menang nasyid, Johan Nasyid Selangor. Jadi syukurlah semua-semua tu. Jadi nak fikir harga beras ni, nak basmati lagi, alahai kan. Lalas ingat pada Allah SWT. Ini je kita boleh usahakan, bagikan abang tolong beli beras supaya saya tak nampak harga dia ni. Dah serahlah pada Allah. Ya, nanti Allah lah yang bagi rezeki. Takkanlah pula kita tak bersyukur. Allah dah bagi nikmat banyak sangat kan. Jadi kenalah bersyukur. Jadi itu satu caralah melegakan hati.
Dah kalau saya nak kira balik semua tu, bawangnya berapa, semua berapa, tak jadi buat. Lah tak bersyukur lah kita. Kan? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, akan kami tambahkan kepada kamu nikmat itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Kena banyak bersyukur. Okay, perempuan tu ada tips tak dapat dalam dada kita untuk rasa lega? Ni kerusi turun sendiri ni. Tak apa, bersyukur. Jadi, ini menggambarkan bahawa keimanan membawa kepada tauhid, iaitu mengesahkan Allah. Sedar tak sedar, sambil kita bersyukur-syukur ni, dia tiba-tiba mentauhidkan Allah SWT. Sebab kita bukan sembah duit tadi. Kan? Bukan duit tu yang kita sembah. Kita sembah Allah. Duit tu pun dari Allah. Jadi sekarang kita infakkan duit ini ke jalan Allah. Contoh tadi buat majlis kecil-kecilan, dah jimat dah tu masak sendiri. Kalau saya order catering lagi lah. Jadi kita serah pada Allah. Allah itu ada. Allah itu satu. Allah itu Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Kan? Jadilah macam tu. Jadi dia tauhid dah tu, di situ tauhid. Settle dah satu masalah beras mahal. Okey, kemudian tauhid membawa kepada taslim, ibarat penyerahan diri kepada Allah. Bila kita sedar Allah itu Razzaq, Allah Asmaul Husna, Allah kan Ar-Razzaq kan, yang memberi rezeki, dan Allah itu juga Ar-Rahim, maha penyayang. Mestilah Allah akan sayang kita dengan walaupun dengan harga yang naik semua ni. Allah juga Ar-Rahman, maha pemurah. Jangan risau, nanti dengan kemurahan rezeki daripada Allah tercover lah segalanya. Maka kita serahkan diri kepada Allah SWT, makin kita lega, makin kita akan rasa ada bantuan. Sebab kita bukan serah pada kepala diri kita ni. Bukannya gaji saya berapa, lepas tu kira tolak dengan duit beras ke bawang, spaghetti, minyak. Bukan. Tak payah fikir yang macam tu. Tetapi kita fikir ini gaji daripada Allah. Allah juga boleh bagi rezeki dari tempat-tempat lain. Serahkan diri kita pada Allah. Yang penting jangan buat maksiat. Maka di situ ada penyerahan. Nampak tak? Kalau tak serah diri, penat lah kita nak tanggung sendiri, nak serah pada pasangan. Tak ada lah saya rasa dalam dunia ni. Kan, pasangan pun ada time-time dia pun penat juga, dia tak nak tanggung semua hal kita. Maka yang boleh tanggung semua-semua tu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan taslim membawa kepada tawakal, serta tawakal membawa kepada kebahagiaan. Bila dah serah pada Allah, datanglah tawakal. Tak payah fikir. Gaji baru masuk 24 bulan, terus habis baru banyak dah. Tak apa. Sebab kita tahu jelas benda ni perlu. Benda ni perlu. Allah suruh kita zahirkan nikmatnya. Kan takkan sampai 4 anak dapat rezeki langsung semuanya saya tak buat, saya simpan kedekut je. Dah ini pun sebab diorang minta juga, kawan-kawan anak ni minta buatlah jamuan. Sebab orang lain anak seorang je wakil nasyid, kita anak dua-dua wakil nasyid. Seorang main percussion, seorang penyanyi kan. Jadi takkanlah tak bersyukur sangat. Nak jual Selangor tu bukan senang. Betul tak? Betul, berlatih siang malam. Selangor ni negeri yang paling hebat di Malaysia. Jadi kalau dah boleh johan Selangor tu, Allahu Akbar, patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada tawakal di situ. Kan? Membawa kepada kebahagiaan. Tawakal itulah yang bawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat tanpa menafikan asbab dan musababnya, iaitu tetaplah berusaha mencari rezeki. Ni saya bagi contoh yang majlis tadi, senang nampak kan benda tu. Jadi kenalah kerja juga, kenalah juga berusaha mencari rezeki yang Allah sediakan di muka bumi ni. Tapi dalam masa yang sama tetap ada keyakinan Allah yang akan memberikan segala-galanya, bukan bos semata-mata. Bos itu manusia juga, akhirnya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas tak? Jelas. Macam itulah juga kita mengurus anak-anak kita. Macam itulah juga kita mengurus cucu-cucu kita. Maka akan terangkat sikit beban. Kalau kita carry semuanya pada diri kita, ya Allah penatnya lah. Bukannya kata anak dah kahwin settle. Tak settle lagi. Lepas dia kahwin dia bersalin pula. Nak fikir anak dia pula kan. Cucu dia. Lepas cucu tu besar, settle ke? Tak settle lagi. Dia nak sekolah mana? Kan, nak kuliah di mana? Ya Allah, sebenarnya hidup dia tak pernah settle. Saya pernah jumpa dah daripada sampailah peringkat ke moyang. Maknanya ada moyang yang masih ada cicit, hidup lagi. Satu-satu dia nak fikir, satu-satu dia nak risau, satu-satu dia nak doa. Betul lah kan? Betul kan? Macam tu naluri kita kan. Maknanya bila nak settle?
tunggu di alam barzakh. So kita carry lah benda ini. Carry, jangan jadikan dia beban yang berat, tapi kita serahkan daripada Allah SWT, sebab Allah yang bagi kita rezeki. Jumpa cicit pun rezeki juga. Ada orang tak sempat jumpa cicit. Ada yang ada cicit ke? Ada tak? Ada. Berapa orang cicitnya? 3 dah. Alhamdulillah. Sayang tak cicit? Sayang. Ambil berat tak pasal cicit? Jauh. Kat mana? Bangi. Tak jauh sangat. Tapi kita ambil berat kan pasal sekolah dia. Kalau dia sakit, kita gembira ke sedih? Sedih. Cicit masuk hospital pun kita susah hati kat rumah, walaupun duduk jauh. Maknanya memang beban ni tidak akan berhenti. Tetapi Allah dah sediakan. Allah sediakan package dia. Allah kata kamu jangan tanggung semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan seseorang itu kecuali apa yang dia mampu tanggung. Allah dah jamin Allah itu ada. Okay, tinggal lagi nak serah dia macam mana. Serah diri kepada Allah itu macam mana. Okey, baik, teruskan. Muka surat 59, pandangan kedua. Tawakal pada hakikatnya lahir dari tunjang keimanan bahawa setiap sesuatu usaha perlu diiringi dengan kefahaman bahawa hakikat, ni macam mana nak dapat tawakal ni? Kita kena faham setiap hakikat yang mengurus dan menentukan natijah akhir bagi ikhtiar yang dicurahkan adalah kehendak dan keizinan Allah. Barulah kita dapat tawakal tu. Maknanya kita buat ni, kita buat, tapi kita terus set up, siap-siap. Ya Allah, ini hanya usaha saya, tapi natijah nanti yang menentukan adalah Engkau, ya Allah. Jadi sambil kita buat tu, sambil ada ketergantungan dan penyerahan taslim tu tadi kan, ada penyerahan kepada Allah, sambil tu ada juga tawakal kepada Allah SWT. Jadi kita akan tenang, kita mampu buat benda-benda yang berat, sebab semuanya kita tahu, saya buat je ni, result dia Allah yang akan tentukan. Output dia Allah yang akan tentukan. Cuba puan-puan tengok, kenapa kita risau? Kenapa kita selalu risau? Sebab kita selalu fikir output dia. Betul tak? Bila kita buat sesuatu tu, kita dah kira dah nanti ujung-ujung dia dapat berapa ni. Betul tak? Kan? Tu kalau bisnes. Kan? Kadang-kadang kalau kita usaha tu, kita dah setting dah. Ini berjaya tak ni cucu saya ni? Nak masuk asrama penuh ni. Kita dah seolah-olah mempredikkan, meramalkan. Sambil ramal tu, bukan ramal je, kita dah set up dah. Saya nak cucu saya dapat straight A. Siap set up lagi. Padahal yang itu tu, output tu, natijah tu adalah kerja Allah. Tapi manusia ni suka buat kerja Allah pula dah. Allah tak suruh, kita yang nak buat. Kan? Kejar sebab nak capai target tu. Kita tahu benda ni semua orang boleh rasa. Kalau yang pernah bekerja dulu kan, jadi cikgu, ingat tak macam mana? Punya target result tu macam mana? Kan? Tapi sebenarnya target tu adalah perancangan sahaja. Hati kita ni, kita mesti serah pada Allah SWT. Samalah kita urus anak cucu juga. Kita rancang dia nak dapat jodoh gitu, jodoh gini, masuk universiti tu, masuk universiti ni. Kita rancang je. Sungguh-sungguh buat, sungguh-sungguh usaha. Bagi dia tuition, bagi dia segala-galanya. Tapi dalam minda dan hati kita tu, kita kena ingat, ending dia Allah juga yang menentukan nak masuk kuliah mana, nak dapat jodoh siapa. Kan? Jadi itu akan banyak melegakan hati kita. Simpulan iman. Jadi ibaratnya perangai ketiga ya. Simpulan iman, tauhid, taslim, tawakal. Ada 4 ya. Iman kita percaya pada Allah. Tauhid maknanya kita esakan Allah. Allah saja kita percaya. Jangan percaya pula dengan tangkal-tangkal ke, jangan campur-campur dengan yang lain. Ni kalau nak faham pasal tangkal ni, kalau nak saya share satu link di surau yang hari tu. Bukan surau mana ni ya? Di surau Bolton ada tajuk tangkal. Kalau kita nak bersihkan betul-betul akidah kita, jangan ada satu pun tangkal dalam rumah kita. Barulah suci betul hati kita ni beriman pada Allah. Nanti saya share link dia, InsyaAllah dalam grup. Tolong ingatkan saya boleh? Takut saya terlupa. Balik nak masak lagi ni. Tadi baru masak satu periuk nasi tomato dengan satu periuk nasi putih. Balik kena sambung lagi 2 periuk nasi tomato. Ayamnya dah siap, nasinya belum. Okey, jadi takut saya terlupa, tolong remind saya ya. Kemudian tauhid, mengesakan Allah. Nanti saya bagi ya link tahu tentang tangkal, sebab banyak tangkal ni kacau orang Melayu ya.
Orang Melayu ni banyak terganggu dengan tangkal dia. Sebab ada orang kata boleh pula. Memang ada orang yang boleh pakai dan dia memang tetap mengisahkan Allah. Tapi susahlah. Sebab nanti hati dia tu, fokus dia tu ibaratnya separuh Allah, separuh tangkal. Nampak? Sekarang kalau nak sampai tahap ni, tahap yang memang betul-betul bersih ni, baik bersihkan dirilah pada tangkal tu. Yang ketiga, taslim. Serahkan tadi, serah diri kan pada Allah SWT. Dan yang keempat, tawakal. Dia sebenarnya yang inilah, empat-empat ni barulah menatijahkan intisab. Intisab ni persandaran. Persandaran. Maksud persandaran ni maksudnya apa? Maknanya setiap langkah kehidupan dia ni, dia sentiasa sandarkan untuk Allah, kepada Allah dan dari Allah. Dia mula dengan doa aja. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hari ini ya Allah, aku bersyukur Kau hidupkan aku setelah aku mati. Kemudian dia terus berazam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ni ada kan dalam hadis kan? Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau nak doa ni pun boleh, nanti bagi tahu saya, nanti saya share. Istighfar, penghulu istighfar. Jadi penghulu istighfar tu sebenarnya dah ada intisab dah dekat situ. Nampak tak? Sebab Allahumma anta rabbi, wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhanku, penjaga aku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Tauhid. Nampak? Tauhid di situ. Yang nombor satu iman, nombor dua tauhid. Khalaqtani wa ana 'abduka, Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdika, dan aku sentiasa dalam janji-Mu. Di situ ada taslim dengan janji Allah. Sebab Allah kan selalu janji. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu semua Asmaul Husna Allah tu semua janji. Itu sifat Allah, itu karakter Allah, dan itu juga janji-janji Allah pada kita, jaminan pada kita sebenarnya. Cuba tengok setiap satu lah Asmaul Husna tu dia mengandungi janji. Contoh Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kan? Allah janji Allah mengampunkan. Tapi ada syarat lah. Syarat dia apa? Mintalah ampun. Kan? Kalau minta ampun, Allah ampunkan. Dia masalah manusia, dia tak mau minta ampun. Banyak sebab dia tak mau minta ampun. Contoh dia tak sedar diri. Alah, hai sedih lah kawan yang tak sedar diri ni. Yang kedua, dia sombong. Dia tahu dia salah tapi tak nak mengaku. Ego, itu masalah lagi. 4, overconfident, takabur, ujub, gurur. Dia tertipu dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, bajet bagus, confirm masuk syurga. Mana dia tak minta ampun dekat Allah, padahal Allah dah sediakan dah. Allah itu Al-Ghafur. 4 tu. Jadi package semua datang dengan intisab. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika, dan janjimu mastata'tu, setakat yang aku mampu. Maknanya kita dah ikhtiar. Nampak? Mastata'tu menunjukkan kita janji, ya Allah, aku akan usaha sebaik mungkin, ya Allah. Sebaik mungkin setakat usahaku. Betul? Walaupun usaha kita mungkin cikai-cikai je. Jadi kalau nak compare dengan ulama-ulama siapalah saya? Usaha apalah yang saya buat ni? Imam Syed Nursi duduk dalam penjara 18 tahun, ya, nak mengajar, nak berdakwah. Takat kita yang duduk hidup bebas ni, alah, tak seberapa lah nak compare. Tapi inilah mastata' tu yang saya nak terdaya, yang saya larat. Kadang-kadang penat. Dah penat tu mulut pun membebel kan. Itu dah tanda dah tu, dah limit dah tu. Jadi stop, baring, diam. Yelah, macam orang yang ada anak-anak kecil lagi kan. Walaupun dah ada yang besar, yang kecil ada. Selagi yang kecil itu ada maka tahulah kan apa je. Maknanya keadaan rumah mungkin tak seperti yang kita harapkan. Nak rumah elok, adalah kelemahan. Apakan daya. Wallpaper, kalau ada yang datang petang ni jangan terkejut. Wallpaper rumah saya tu tercabut-cabut. Ada yang tukar cabut. Tapi kenalah reda. Dinding tu tak sah kalau tak ada contengan. Tapi bila ditanya siapa buat, tak ada yang buat. Magic dia ada sendiri. Allah, apakan daya. Benda-benda ni bagi saya lah struggle. Mastata' tu saya dah usaha nak bersih, nak kemas, tapi takkan tu je boleh. Nak buat macam mana kan? Jadi nasib baik ada Allah. Alhamdulillah, serahlah daripada Allah SWT. Allah memang suka cantik, sukakan kecantikan, tapi takat yang kita mampu lah. Betul tak? Takkan nak mengemas sampai pingsan.
Jadi ada ketenangan bila kita ada persandaran. Okey, jadi kita akan uraikan benda ni melalui 5 noktah yang akan kita bahaskan pada muka surat 60. Ada 5 noktah daripada kitab Risalah Iman dan Salat. Ingat tak dulu saya pernah rancang nak baca kitab Risalah Iman dan Salat. Masa tu buku ni belum keluar lagi. Jadi Alhamdulillah bila kami dah kupas beramai-ramai, para asatizah di UAE ni dah kupas dan dah syarah beramai-ramai, Risalah Iman pun dah masuk dalam ni. Maka saya rasa baik ambil yang ini, sebab yang ni kita dah mudahkan bahasa dia. Kita tolong explain. Kalau buku tu dia matan semuanya kan, dia kecil macam buku Risalah Pesakit, ingat? Risalah Pesakit kecil itu kan, matan kan, kita syarahkan. Sekarang dah diuraikan dalam ni, kita guna yang huraian dia. Kita tengok noktah pertama muka surat 60. Ada masa lagi 10 minit, betul? Betul ya? Kan ada soalan? Kalau ada soalan kita pergi soalan je lah. Tak banyak masa kan yang tinggal. Ya, silakan puan. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar, perlu tak angkat tangan dan perlu tak berdoa? Perlu tak buat dia seperti doa? Sebenarnya dia zikir dan doa. Zikir dan doa. Jadi kalau dibaca selepas solat, time-time tengah berdoa, sekaligus lah masukkan dalam doa tu. Kalau time-time kita baca tu bukan dalam bentuk doa, kita tengah zikir, tak angkat tak apa. Ya, silakan. Taslim, serah diri pada Allah. Tawakal itu apa? Okey, taslim ni adalah penyerahan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah penyerahan diri kepada Allah setelah berusaha. Jadi tawakal ni diceritakan dalam hadis, apabila seorang sahabat dia tak nak ikat unta dia kan, dia berhenti, dia tak nak ikat unta dia. Rasulullah suruh ikatlah unta tu. Umar Rasulullah Rasulullah suruh ikat tu unta tu, jangan biar macam tu kan. Si orang ni pandai pula, dia jawab, dia kata tak apa, saya tawakal. Lepas tu Rasulullah kata salah, tawakal begitu mana boleh. Contoh Puan Rashidah kat punya kedai tak payah kunci, tawakal, Allah jaga, tak boleh kan. Jadi samalah dia, unta mahal tu, Rasulullah suruh ikat dulu unta tu, baru kamu tawakal. Maknanya ada usaha kan, usaha. Kemudian satu lagi nama dia tawakul. Nak faham tawakal ni, kita tengok tawakul. Umar Ibn Al-Khattab bila dia tengok ahli sufah ni dia kumpulan sahabat, bila kebanyakannya macam orang yang hijrah ke Madinah. Sebab Madinah ni kan dah jadi satu capital city lah untuk Islamic civilization. Jadi kadang orang nak masuk Islam tapi dekat negeri dia susah sebab orang belum Islam lagi, maka dia datang ke Madinah. Dan bila orang-orang ni ada kemahiran, dia bolehlah survive. Dia berniaga ke, buat craft tangan ke. Ada juga yang macam dia lebih cenderung pada nak duduk mengaji je. Dia duduklah di tepi Masjid Nabawi, tempat tu disebut sebagai sufah. Maka orang yang duduk di situ, bermalam di situ, jadi ahli sufah. Kalau perempuan tengok masjid-masjid di Turki yang mengikut sunnah Nabi, Khilafah Osmaniyah ni perempuan, memang khilafah yang Nabi dah sebut dalam hadisnya, satu khilafah yang kuat yang mengikuti sunnahku. Tapi Nabi tak sebut Arab dalam satu hadis dia. Jadi Nabi kata lepas aku ni para khulafah Ur-Rasyidin, lepas khulafah Ur-Rasyidin adalah khilafah secara berketurunan, kesultanan secara berketurunan. Nabi dah predik dah itu akan berlaku. Nanti bapa jadi sultan, anak pula jadi sultan. Gitu, secara berketurunan. Tapi Nabi kata maka akan jatuh dengan kehendak Allah, lalu bangkit lagi khilafah yang mengikuti sunnahku. Mereka akan mempertahankan Islam sehingga jatuh dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri hadis tu, kita nampak jelaslah khulafah Ur-Rasyidin satu, akhirnya tumbang habis Ali kan, Ali last. Lepas tu naik sultan yang kesuk khilafah Umayyah, lepas tu Abbasiyah kan. Lepas tu dia habis, lepas Abbasiyah habis dah Arab, tak ada Arab. Sebab Arab dia dah jadi lebih kepada ilmu, dia tak mau jihad pula. Dia macam kurang sikit nak jihad dia tu. Habislah takat Andalusia tu. Naik khilafah Osmaniyah, Turki. Dan dia lah paling lama. Sebab apa? Dia ikut sunnah Nabi. Bila Nabi sebut dalam hadisnya khilafah yang mengikut sunnah Nabi, saya perhatikan bila pergi Turki, saya nak tengok mana dia khilafah Osmaniyah ni ikut sunnah Nabi. Sampai 600 tahun boleh jaga Islam. Cukup lama. Lebih lama daripada yang sebelum tu kan. Yang sebelum tu kan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Dia boleh jaga 600 tahun, melebarkan Islam sampai ke Eropah. Betul, memang ikut sunnah Nabi. Banyak benda dia ikut sunnah Nabi.
Antaranya, saya nak sebut tadi ada kaitan dengan soalan ni. Antaranya amalan-amalan sunnah ni tadi memang dijaga, sehingga kan masjid dia ni, kan Masjid Nabawi Ahli Sufah tadi, nampak dia memberi perlindungan pada orang-orang dhaif kan, tapi mereka ada potensi, mereka mengaji. Abu Hurairah, perempuan kenal Abu Hurairah? Ahli Sufah. Ahli Sufah. Maknanya hebat tak hebat ahli sufah ni? Hebat, dia boleh jadi hebat. Tapi nampak macam duk ngaji je lah kat tepi masjid. Time Rasulullah mengajar, dia datang lah. Time lain duduk kat situ. Satu hari Umar tegur. Umar ni kan semangat sikit. Umar kata, kamu ni buat apa kat sini? Kerja duk tunggu bantuan orang aja. Mana kerja? Usaha mana? Mana? Tak nampak. Kan? Lepas tu ada kalangan ahli sufah yang jadi memang tak rajin. Ada yang rajin macam Abu Hurairah ni, walaupun nampak macam tak ada kerja, dia tolong jaga Baitul Mal, tempat simpan zakat. Adalah kerja macam jaga. Jaga, tapi jaga Baitul Mal. Kan masa tu harta gandum kan, gandum lah, dalam bentuk benda bukan duit macam sekarang kan. Duit tu digunakan untuk berlegar, bukan untuk disimpan. Sebab tu emas dulu murah, sebab duit dia emas dengan perak. Digunakan untuk mata wang, bukan simpan perak macam sekarang ni. Sekarang ni kan diperak. Nanti saya share, tolong ingatkan saya. Saya nak tunjuk video emas kita diperak. Ni bukan usaha klaim ni, memang betul. Diperak di mana tu? Dekat Zurich. Di Britain ada store dia. Store ni tinggi. Emas blok. Blok emas. Mana dia ambil emas tu? Kita. Dari kita lah. Kita duk bagi dia emas, dia bagi kita kertas. Mana kertas dia? Kok dalam wallet tu. Asal dulu duit kita bukan kertas. Duit kita dulu emas, perak, ada nilai. Okey, kemudian tadi Umar kata, kamu ni tak buat apa, tak buat kerja, tunggu orang tolong. Buatlah kerja sikit, ikhtiar. Lepas tu dia jawab balik, kami bertawakal kepada Allah dengan rezeki-rezeki Allah. Lepas tu Umar kata, itu bukan tawakal, itu tawakul. Tak usaha, duduk je tunggu. Tak usaha tu tawakul. Maka dia kena usaha juga. Macam Abu Hurairah tadi, usahalah juga jadi jaga. Jangan main-main ya. Jaga ni satu kerja mulia. Dan sekarang tak sempat nak cerita, nanti lain kali saya cerita. Abu Hurairah punya kerja jaga ni lah, jaga security ni. Dialah yang dapat ayat Al-Kursi sebagai alat menyerang syaitan. Dia yang dapat. Abu Hurairah yang jadi security guard tu yang dapat. Apa ceritanya? Satu malam syaitan datang mencuri gandum. Nanti insyaAllah to be continued. Okay. Jadi ada bezakan tadi tawakal dengan tawakul. Itulah dia. Daripada situlah bila kita dah ada semua ni, dia berinterrelated. Iman, tauhid, taslim, tawakal. Iman, tauhid, tawakal. Apa lagi tadi satu lagi? Intisab, ya, akhirnya dia akan menatijahkan intisab, penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah yang akan menambah kekuatan jiwa. Jadi kadang-kadang kita terkejut dengan musibah, tapi kita teringat, tak apalah, saya kan dah usaha tadi, dah tawakal, ada iman, Allah tu ada, Allah takdirkan benda yang saya tak sangka ni, musibah macam ni. Ini semua daripada Allah. Aku berserah padamu ya Allah, aku bersandar kepadamu ya Allah. Maka kita terima takdir itu. Once kita dah terima takdir, kita akan move on. Bahasa orang muda, move on. Orang yang tak boleh move on ni, dia ada masalah pada penerimaan takdir. Maaf lah saya cakap ni, saya cakap tapi memang betul. Cuba kaji balik, kenapa tak boleh move on ni? Sebab dia duduk sangkut dekat takdir tu lah. Dia duduk sangkut kenapa terjadi. Cukuplah tu, memang dah terjadi dah, sudahlah, jangan tanya lagi kenapa terjadi. Itu kerja Allah. Ya, iman dengan qada dan qadar tu kerja Allah. Allah yang bagi jadi, nak buat apa lagi? Okey, lepas tu kita sedar ni Allah punya kerja, mesti ada tugas yang aku kena teruskan. Kita move on. Nampak? Bila kita dapat move on tu, kita boleh settle lah masa lalu tu. Lepas dah. Kita fokus pada masa hadapan. Usaha lagi, tawakal lagi, taslim lagi, intisab lagi. InsyaAllah semua kita boleh atasi, perempuan ya. Satu masalah kita boleh atasi. Ya, silakan puan. Last kot soalan, silakan. Natijah daripada
Natijah ni maksudnya output. Bahasa Arab ni natijah. Output ni end product. End product. Oh tu orang educated surau ni selalu mengaji. Masya Allah soalan. Ya silakan. Simpulan iman. Tak dengar, tangan simpulan iman. La ilaha illallah. Okey. Pada kaedah yang kita guna ni kaedah yang dalam Al-Quran terus. Okey, jadi even Imam Said Nursi pun tak kata wajib kenal Allah, tetapi dia proses yang menjadikan kita seorang yang berjaya dan dapat nikmat kehidupan. Manusia ni dalam hidup kita memanglah kita banyak cabaran, tapi kita nak menjalani cabaran itu dengan nikmat. Nampak tak? Sifat 20 tu sebahagian pada Asmaul Husna. Asmaul Husna ni adalah manifestasi kebesaran Allah. Kita akan go through Asmaul Husna. Sebahagiannya sifat 20. Sebab itu memang package dia. Sebenarnya sifat 20 adalah satu kaedah mengenali Allah yang dibuat oleh Imam Asy'ariyah, kan? Tujuan dia adalah untuk membantu umat, terutamanya pada masa itu, untuk mengenali Allah, ma'rifatullah juga. Tapi sebelum tu tak adalah kaedah tu. Tak ada. Jadi selepas itu pula, kenapa masa tu kaedah tu sangat bagus? Ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ni, ya Allah, falsafahnya luar biasa. Dia sangat terpengaruh dengan Greek, ya. Jadi kan very philosophical, aristocrat, Plato, itulah tu. Jadi dia duk argue dengan golongan pemikir begitu, Mu'tazilah ni. Jadi dia sangat logik, rasional. Jadi masyarakat yang zaman tu Islam tengah gemilang, dia orang banyak masalah untuk fokus pada falsafah ni. Datang manhaj 20 ni memang baguslah untuk menjelaskan umat Islam pada waktu itu bagaimana mengenali Allah. Very philosophical, tapi sesuai untuk umat Islam pada waktu itu. Kalau kaedah ni pula Asmaul Husna juga, tapi dia pakai moden. Sebab orang moden ni dia sekular, dia susah nak percaya benda dia tak nampak. Orang sekarang ni kalau kita cakap benda, dia kata what is the evidence, betul tak? Benda senang kita faham pun. Akhlak itu penting. What's the number? Do you have the number? Dia minta number pula. Gejala sosial remaja meningkat di kawasan ini. Where is the statistic? Nak tengok dulu statistik, padahal kita nampak je tu merempit sana, merempit sini, bergewai sana, gewai sini, anak luar nikah, lahir. Allah nampak. Tapi itu adalah trend zaman sekarang. Trend susah nak nampak. Trend susah nak nampak benda yang ada. Jadi ni kaedah tu, kaedah yang kita nak nampakkan juga melalui manifestasi Asmaul Husna. Kan? Tengok balik. Kita tak discuss banyak-banyak. Perkataan ni maksud dia apa, Ghafur tu maksud dia apa, daripada tak nak, kita tak discuss yang tu. Kita terus nak tengok macam mana Allah tu Ghafur. Terus kita tunjuk. Macam tadi yang saya tunjuklah, Allah tu Rahman, Rahim, Razak. Dengan keimanan itu saya percaya apa yang saya spend ni Allah akan gantikan sebab saya sedang melaksanakan satu ibadah. Tu je kaedah simple sempoi. Sebab fiqh tak ada, dia lain, fiqh dah lain. Fiqh ni dia hukum hakam. Tadi yang puan cakap tu adalah subjek akidah, mengikut kaedah Asy'ariyah tadi, ya. Jadi semua tu okey, kita boleh belajar, insya-Allah tak ada masalah pun. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sila. Okey ya, habis ya. Ya, satu lagi.